menjawab ya, untuk persediaan kamu menduduki exam pada hari Isnin. Okay, so hari ini hadiah utama ialah kertas kajang ya, kertas kajang, ni kertas kajang dan satu lucky draw lah. Lucky draw cikgu belum ambil, ada lucky draw macam biasalah. So kita akan terus mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, pada hari ini cikgu akan share tentang bagaimana untuk menjawab soalan sekiranya soalan itu tentang pendidikan. Pendidikan. Oh, susun lapis, susun lapis. Baik, kemarin kamu belajar tentang susun lapis masyarakat. First thing yang kamu perlu tahu, biar apapun tajuk itu, dialah kamu mesti tahu definisi konsep. So, cuba kita ingat kembali. Kemarin, apa definisi konsep untuk susun lapis? Siapa mau jawab? Apa itu susun lapis? Apa definisi dia? Siapa mau jawab? Jangan buang masa, terus saja jawab. Mary, kalau mau jawab, jawab terus. Tidak payah tunggu bagi can orang ya. Jawab saja. Sudah nampak jawaban. Apa definisi dia, Mary? Dia menerangkan susun lapis, konsep pembangunan masyarakat, Cikgu. Definisi ini. Susun lapis. Susun lapis. Susun lapis masyarakat. Tentang merujuk kepada konsep susun lapis beberapa lapisan masyarakat ataupun struktur sosial. Okey, lapisan masyarakat ataupun struktur sosial. Okey, betul lah definisi ya. So dia ialah lapisan dalam masyarakat atau struktur sosial. So kemarin kita kata ada 4 lapisan masyarakat. Yang di atas ni kita panggil sebagai Bill? Raja. Nah, siapa ni? Intan ke tu? Siapa yang jawab tu? Bukan Cikgu. Siapa tu tadi? Ada Sandra dan siapa? Zulika. Zulika ya. Golongan apa di atas ni? Golongan diraja. Okey, golongan diraja ya, golongan diraja. Yang kedua? Bangsawan. Okey, golongan bangsawan. Siapa tu? Boleh cukup tahu siapa? Sonia. Angel, Sandra. Kalau Sandra cukup memang kenal suara. Ada Andy juga. Ada Andy. Lagi? Itu saja. Saya. Siapa tu saya? Dena. Intan pun ada. Okey, bagi tahu nama sebab cikgu memang tidak cam ni. Kalau Sandra paling senang cikgu kenal suara. Okey, so di sini bangsawan ataupun pembesar. Lapisan ketiga? Rakyat ataupun orang merdeka. Sandra, Intan, Dena, betul tak? Sonia. Intan ada jawab? Ada. Okey, so itu orang merdeka. Dan yang terakhir ialah? Hamba. Okey, ada Rex, ada Sandra, Dena, Sonia, sama Zulika kali, Cikgu. Okey, thank you Mary. Tolong lapor Mary. Okey, betul lah. So golongan diraja ialah ini, raja, permaisuri, anak-anak raja dan keluarga semua ni ya, keluarga. Okey, even kalau anak raja berkahwin, dia dapat anak, itu pun masih lagi golongan diraja. Okey, manakala bangsawan, semua ni kamu sudah tengok kemarin. Okey, orang merdeka ataupun rakyat, siapa contoh dia? Badang. Badang. Wan Empuk. Siapa tu? Maulana Yusuf. Maulana Yusuf. Apa jawatan dia tu, Sandra? Guru agama. Ya, ada guru agama. So, guru agama contoh Maulana Yusuf. Peniaga ini penjual bikang di Singapura. Petani Wan Malini, Wan Empuk. Ataupun Badang tidak di sini ya. Kemudian nelayannya ialah, siapa nelayan? Siapa nelayan kamu? Raja Kasim. Okey, Raja Kasim dan Raja Kasim lah, Raja Kasim. Dan hamba kamu satu-satunya yang paling ketara ialah
Badang. Oke. Badang. Ini sila hafal lah. 4 lapisan ini hafal dan tahu siapa. Okey, kemudian kita cuba pergi tengok soalan latihan. Katakanlah soalan latihan dia berbunyi begini. Teks Sulalatul Salatin Sejarah Melayu ada menggambarkan susun lapis masyarakat di Melaka. Berdasarkan pernyataan tersebut, huraikan peranan setiap lapisan masyarakat di dalam konteks pembangunan masyarakat. So, bila kamu dapat soalan, cikgu ada ajar kamu supaya praktikkan teknik baca dan highlight. Baca dan highlight. So, setelah, cuba baca nih. Baca, bagi tahu cikgu apa yang kamu akan highlight. Kita tahu cikgu apa yang kamu akan highlight. Okey, dan right, sekarang bagi tahu cikgu apa yang kamu highlight. Susun lapis Susun masyarakat. lapis masyarakat. Susun lapis masyarakat. Lagi, Mary dan Sandra. Huraikan. Uraikan. Lagi. Peranan. Intan. Okey, apa lagi? Melaka. Melaka. Lagi. Konteks pembangunan Pembangunan masyarakat. masyarakat. Okey, pembangunan masyarakat. Selain Sandra, siapa jawab tu pembangunan masyarakat? Dena? Saya cikgu, Mary. Mary. Okey. Kamu highlight ke tidak markah ni? Perlukah highlight? Highlight Perlu cikgu. cikgu. Highlight. Okay. Perlu kan? Okey, so tengok ni. So kamu mesti highlight, huraikan, highlight peranan setiap lapisan masyarakat, highlight di Melaka, highlight masyarakat, highlight 25 markah. Okey, sekarang kita tengok kenapa perlu kamu highlight tu, apa yang ada di situ. Okey, bentuk soalan kamu kenal dia sebagai soalan tunggal bila kamu nampak markah dia 25. Okay. Selain bentuk soalan, apa lagi yang kamu mesti faham? Siapa masih ingat tahun semester lalu cikgu dah bagi tahu kamu ni? Bentuk soalan, apa lagi? 3 tu. Kehendak soalan. Bentuk ya, skop soalan. Okey, kita tengok. Keluar yang lain Mary. Okey, skop soalan. Jadi skop soalan kamu ialah peranan setiap lapisan masyarakat ini. Setiap lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, kamu highlight kata tugas, huraikan. Okay, 3 benda wajib ni mesti kamu highlight. Kalau ada nama lagi di sana, watak, dan kamu highlight. Okay, so kita tengok apa perlunya kamu tengok bentuk soalan. Okay, soalan tu kita bilang dia soalan tunggal 25 markah. Kalau soalan tunggal, apa yang perlu kamu beri? Apa yang perlu kamu beri? Pengenalan. Okay, pengenalan. Isi penutup. Isi penutup. Pengenalan, isi penutup. Okey. Berapa isi? Siapa tu? Angel. 5 isi. 5. Angel. Siapa lagi tu? Dena. Dena dan Sandra. Sandra. Okey, 5 isi. Wih, laju Sandra hari ini. So, ini yang kamu perlu sebut. Jawapan mesti dibina dalam 7 perenggan. 1 perenggan pengenalan, 5 perenggan isi, 1 perenggan penutup. So, keseluruhan dia 7 perenggan. Itu bentuk soalan tunggal. Kalau soalan pecahan, dia tak perlu pengenalan, dia tak perlu penutup, terus sahaja bagi jumlah isi, lihat jumlah markah. So, markah kamu mesti highlight sebab jumlah markah menentukan bilangan isi. Okay, so yang ni bentuk soalan. Yang kedua, kenapa kamu mesti tengok skop soalan? Sebab daripada skop soalan, kamu tahu apa yang soalan minta yang perlu kamu bagi. So, untuk soalan tadi, apa yang soalan minta ialah peranan setiap, ni nampak setiap lapisan masyarakat. So, sepatutnya bila soalan minta peranan setiap lapisan masyarakat, apa yang kamu perlu beri? Kamu tahu sudah, kamu mesti bagi 5 isi sebab ini soalan-soalan tunggal. So, apa isi-isi kamu dalam peranan setiap lapisan masyarakat? Jawab cikgu. Siapa mau cuba? Yang raja, cikgu dia punya yang raja bangsawan tu Kak Cikgu. Ini Dena kah? Ya. Okey, Dena, raja bangsawan semua tu. Berapa isi di sana Dena? 4 kan? Iya. So, macam mana kamu mau jadikan dia 5? Bagi tahu dia punya peranan setiap tu golongan. Itu of course sebab itu akan jadi fakta kamu kan. Golongan diraja berperanan begini. Golongan bangsawan peranan dia ini. Tapi kamu tahu susun lapis kamu tadi itu cuma ada 4. Tengok ni. Kita balik sini. Susun lapis kamu tu cuma ada 4. Jadi macam mana kamu mau persembahkan 5 isi?
1, 2, 3, 4. Sedangkan soalan tadi itu soalan tunggal. Kenapa isi kamu sini hanya ada 4? So, macam mana kamu mau jadikan dia 5? Golongan bangsawan tuh dia boleh bagi kepada 2 peranan. Okey, bagus Sandra. So, betul lah. So, kamu boleh ambil bangsawan ni, ambil 2 jawatan di sini. Ambil penghulu, bendahara 1 atau dengan laksamana 1. Atau mana-mana lah yang kamu mau, bendahara 1, temenggung 1. Mana-mana. Betul lah Sandra? Okey, faham? Paham, Cikgu. Right. Dena faham? Paham, Cikgu. Okey, bagus. So, ini yang harus kamu beri. Isi pertama, bagi tahu peranan golongan diraja. Isi kedua, bagi tahu peranan golongan bangsawan atau pembesar. Di sini cikgu tulis isi 2 dan isi 3. So, artinya untuk golongan bangsawan, macam Sandra cakap tadi, kamu boleh ambil 2 isi. 1 bendahara, 1 laksamana. Kemudian nyatakan peranan setiap satu tu. Okey? Kemudian itu isi 2 dan isi 3. So, isi keempat, ambil peranan golongan rakyat atau orang merdeka. Dan isi kelima, bagi tahu peranan golongan hamba. Okey, cikgu rasa ini faham kan? Boleh ikutkan? Boleh? Boleh, Cikgu. Okey, cikgu teruskan. Ada soalan? Terus tanya. Kamu jangan diam, sebab Monday kamu ujian. Kita hanya ada masa hari ini. Besok kita tidak kelas. Okey, so sekarang yang ketiga kita tengok kata tugas soalan. So kata tugas soalan tadi ialah huraikan. Dalam huraikan apa yang perlu ada? Fakta, huraian pro, contoh, dan keke. Dena kan ni? Ya, Cikgu. Okey, betul. So mesti ada ini sahaja. Fakta, huraian pro iaitu kepentingan fakta, contoh berdasarkan teks kajian Sulalatus Salatin, dan yang keempat kesimpulan kecil. Huraian pro dan kesimpulan kecil ini mesti kamu kaitkan dengan apa? Dengan masyarakat. Pandai Sandra, betul. Kaitkan dengan pembangunan masyarakat. Kalau kamu kaitkan dengan pembangunan insan atau negara, kosong markah. So kita tengok, oleh sebab soalan itu tadi, dia meminta tentang peranan setiap lapisan masyarakat, maka kamu akan ambil beginilah, inilah kamu punya skema, kamu punya jawapan. Okay, so fakta 1, raja sebagai lambang perpaduan rakyat. Fakta 2, bangsawan iaitu bendahara sebagai pemangku raja. Fakta 3, golongan bangsawan iaitu laksmana sebagai pengawal pribadi raja. Fakta 4, golongan rakyat sebagai guru agama. Dan fakta 5, golongan hamba menyumbang tenaga kepada tuannya. Okay, contoh peristiwa sudah ada. Benda ni cikgu sudah bagi kamu kemarin. So sepatutnya jawapan kamu masih melingkar di sini, kamu tidak masalah. So, apa yang berlaku bila cikgu go through jawapan-jawapan kamu tu, ada yang PM cikgu jawapan, cikgu lihat ada yang hanya bagi peranan. Dia tulis di sini sebagai lambang perpaduan rakyat, sebagai pemangku raja, sebagai pengawal pribadi, sebagai guru agama untuk menyumbang tenaga kepada tuannya. So kita akan lihat apakah yang akan berlaku sekiranya jawapan kamu seperti itu. Kamu masing-masing tengok jawapan kamu. Ramai yang belum PM cikgu jawapan, nanti lepas ni boleh hantar. Okay, so kamu tahu soalan itu soalan tunggal, jadi tadi cikgu sudah bincang jawapan kamu itu macam mana. So cikgu go through dulu. So kalau kamu lihat, cikgu tidak masuk kepada pengenalan 3 markah. Cikgu fokus kepada konten iaitu perenggan isi. So katakan kita lihat contoh perenggan isi 1. Kamu boleh lihat jawapan kamu, tengok apa kelemahan jawapan kamu. Okay? Dan kamu boleh terus tanda. Okey, fakta 1. Golongan diraja. Mesti kamu sebut dahulu golongan diraja. Mesti sebut nama golongan. Golongan diraja berperanan sebagai lambang perpaduan rakyat. Okey, bila kamu sebut begini, bila kamu tulis begini, maka di sini kamu akan dapat 1 markah. Kamu akan dapat 1 markah di sini. Oh, cikgu tidak nampak ni tanda right. Okey, cikgu akan bagi kamu 1 markah di sana. Seberapa? Cikgu tidak jumpa tanda right. Oh, di sini. Ikon.
Takkanlah cikgu ambil ni sajalah. Okay, so cikgu akan ambil ni. Lain pula ni, tanda cikgu ni Mary. Okay, cikgu akan ambil ni dan cikgu akan tanda dia sebagai 1 markah. Okay, ini yang cikgu bagi ni, kamu sudah dapat jawapan sebenar, kerangka jawapan sebenar. So, ini akan dapat 1 markah. Golongan diraja berperanan sebagai lambang perpaduan rakyat. Ada mesti sebut ini golongan, mesti ada sebut. Okey, kemudian kamu mesti juga ada sebut apa peranan golongan itu. Okey, ini sebagai lambang perpaduan rakyat. Okey, kalau kamu hanya sebut berperanan sebagai lambang perpaduan rakyat, ini kamu tidak masukkan. Just begitu, maka kamu tidak akan dapat markah. Kosong. Siapa punya peranan ni? Tidak dinyatakan. Peranan siapa? Hanya sebut peranan, tapi siapa yang punya peranan? Susun lapis yang mana? So, kosong. Bila fakta itu tidak dapat markah, keseluruhan huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil kamu terus hilang markah. Okey, adakah itu difahami? Difahami, cikgu. Okey, cuba kamu tengok jawapan kamu. Macam mana cara kamu jawab soalan tu? Kamu ada sebut ini golongan diraja? Ada cikgu. Okey, so bagus. Kalau ada, bagi markah kamu punya jawapan. Okey, so ini untuk fakta. Kamu mesti ada sebut siapa golongan dia dan apa dia punya peranan. Siapa, apa. Siapa, apa. Okey, so dalam huraian pro, sebab ini soalan huraikan, kamu nyatakan apa pentingnya perpaduan. Okey, apa pentingnya perpaduan? Ini adalah fakta kamu kan? So, huraian pro kamu nyatakan kepentingan perpaduan terhadap masyarakat. So, kalau kamu nampak sini, cikgu masih kekalkan perkataan masyarakat. Wajib guna. Okay? So, perpaduan penting agar dapat mengelakkan perbalahan dalam kalangan masyarakat yang boleh mengancam kesejahteraan hidup. Okay. Faham? Dari mana kamu dapat ni huraian pro? Kamu lihat fakta kamu. Sini, perpaduan rakyat. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Ada soalan kah? Tidak? Tidak cikgu. Tidak. Okey, so cikgu teruskan. So contoh, siapa yang menjadi lambang perpaduan? Raja apa? Sultan Mansur Shah. Bila dia menamatkan perbalahan Sri Naradiraja dengan Tun Perak dengan mengahwinkan permaisurinya Tun Kudu dengan Sri Naradiraja. 1 markah lagi di sini. So fakta 1, huraian pro 1. Okey, contoh 1 markah, kemudian akhiri setiap perenggan isi kamu dengan kesimpulan kecil. So, kesimpulan kecil dia ialah pengukuhan kepada fakta kamu dan contoh kamu lah. So, guna, jelaslah, ambil balik perpaduan masyarakat, perpaduan penting, misalnya ni. Perpaduan masyarakat penting agar, sini penting, agar melahirkan masyarakat yang bersatu, padu dan harmoni. Boleh kan? Senang kan? Senang kan? Boleh cikgu. Ya. Senang cikgu. Senang kan? Si Dena ni, fahamkah Dena? Faham cikgu. Cikgu tu contoh bah. Mau panjang-panjang kan cikgu? Tidak panjang contoh cikgu ni. Kamu tengok contoh cikgu ni. Sangat pendek. 1 ayat saja ni. Konten itu dia mesti jelas dan padat. Tak payah sampai 5 ayat ke 6 ayat. Yang penting fakta kamu itu dapat dilihat menerusi contoh yang kamu bagi itu. Ya, jelas dan padat. Ringkas dan padat. Tak payah buat panjang ayat lah. Pendek kan cikgu punya contoh ni? Pendek kan contoh cikgu ni? Iya. Yang penting dia ada bagi tahu. Ya. Yang penting kamu ada bagi tahu siapa, apa dia buat, apa dia punya peranan sini lambang perpaduan dan bagaimana dia jalankan dia punya peranan ini. So siapa Sultan Mansur Shah? Apa dia punya lambang? Lambang perpaduan. Apa dia punya peranan? Lambang perpaduan rakyat. Bagaimana dia buat dia jadi lambang perpaduan rakyat? Apabila dia berjaya menamatkan perbalahan di antara Sri Nara dengan Tun Perak melalui perkahwinan Sri Nara dengan permaisurinya Tun Kudu. Dia sangat jelas di sana. So, tidak payah huraian yang panjang berjala. Okey ya, cikgu teruskan ya. Okey cikgu. Okay, so, kita tengok dahulu bagaimana sepatutnya jawapan. Lepas ni kita tengok jawapan kamu. Okey, so perenggan kedua.
masuk golongan bangsawan. Sebut dahulu nama golongan. Golongan bangsawan. So, oleh sebab di dalam ini golongan bangsawan ada banyak jawatan. So, kamu jelaskan dengan sejelas-jelasnya siapa golongan bangsawan yang kamu ingin jadikan fakta. So, golongan bangsawan yaitu bendahara. Bagi tahu, yaitu bendahara. Apa peranan dia? Sebagai pemangku raja. Okey, boleh? Boleh? Boleh, Cikgu. Okey. So, kemudian kamu bagi tahu apa kepentingan pemangku raja. Sebab kita tahu, huraian pro ialah kepentingan fakta. So, fakta kamu itu ialah tengok balik di sini. Apa yang penting di sini untuk kamu huraikan? Pemangku raja misalnya. So, pemangku raja penting sewaktu keadaan raja agar dapat mewujudkan masyarakat yang berkredibiliti dan berkarisma dalam pentadbiran. Okay. Ini macam mana kamu fikir HP ini ialah kamu lihat apa yang Tun Perak buat dalam peranan dia sebagai pemangku raja. Semasa Sultan Mansur Shah itu berada di Majapahit untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Majapahit, berkahwin dengan Puteri Majapahit, Tun Perak telah disuruh diamanahkan oleh Sultan Mansur Shah untuk memangku tugas sebagai raja. So, Melaka kekal aman. Tidak ada sebarang masalah yang berlaku di Melaka ketika Sultan Mansur Shah berada di Majapahit kerana Tun Perak berjaya jalankan tugas dia sebagai pemangku raja dengan lancar dan penuh karisma. Okey, kemudian setelah kamu bagi contoh ini, baru kamu simpulkan balik lagi. Bagi kesimpulan kecil tentang pemangku raja penting agar melahirkan masyarakat yang sejahtera. Kamu bayangkan kalau di Melaka waktu itu tiada pemangku raja. Sultan Mansur Shah di Melaka, lepas tu bendahara pun dia bawa ke Sultan Mansur Shah di Majapahit. Lepas tu Sultan Mansur Shah ni bawa lah kononnya Tun Perak ni ke Majapahit. So, tiada orang yang akan menjadi pemangku raja di Melaka. Bagaimana pentadbiran di Melaka? Kamu rasa apa akan jadi dengan Melaka pada waktu itu? Huru-hara pentadbiran ni, Cikgu. Huru-hara lah pentadbiran dia sebab tiada raja kan. Rakyat sesuka hati saja bertindak. Mungkin pada waktu itu akan berlaku kekacauan kah, kecurian kah seperti yang berlaku pada zaman Sultan Alauddin Rayat Shah. Okey, boleh Cikgu teruskan? Boleh ya? Okay. Angel, kamu faham ni Angel? Ya. Okay, so sekarang ingat kalau kamu punya isi 2 tentang golongan bangsawan, kamu mesti sebut siapa golongan itu, apa jawatan dia. Kalau kamu hanya sebut begini, golongan bangsawan berperanan sebagai pemangku raja, kosong. Tiada markah sebab kamu tidak nyatakan siapa yang jadi pemangku raja. Yang jadi pemangku raja hanya bendahara. So, kalau kamu sebut golongan bangsawan berperanan sebagai pemangku raja, fakta itu lemah, kosong. Bila fakta kosong, ingat sini ni semua kosong. HP, C, KK ni tidak dipandang sudah, kosong. So, bayangkan kalau sini kosong, maksudnya kamu sudah hilang 4 markah. Tadi yang raja pun sini tidak sebut golongan raja di sini, sudah hilang lagi 4 markah. So, 8 markah sudah hilang. So, sekarang kita tengok yang ketiga, kita bilang tadi kita akan ambil 2 isi golongan bangsawan. So, golongan bangsawan yang kedua, kamu sebut saja lagi, golongan bangsawan iaitu Laksamana. Iaitu Laksamana, okey, bagi tahu apa peranan dia? Sebagai pengawal peribadi raja. Okey, kemudian huraian pro. Ada orang mau bagi huraian pro lain dari ini kah? Penting agar dapat mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan disanjung tinggi oleh masyarakat luar. Ada orang mau bagi HP lain? Intan? Apa HP kamu Intan? Intan. Ya, Apa HP kamu untuk isi kamu ni Intan? saya bilang masyarakat yang dipandang tinggi, gitu. Oh, okey lah kan. Tapi kamu dah kaitkan dengan pengawal pribadi kan? Okey. So, Cikgu. ya. Kalau yang begini Cikgu, kalau HP saya cakap peranan ini penting agar mampu melahirkan masyarakat yang berani dan gagah menentang musuh demi keselamatan raja. Boleh, tidak masalah. Boleh Mary. Okey, Cikgu. Yang penting kamu masih kaitkan dengan masyarakat dan memang nampak huraian pro tu betul lah. Hang tua kan dia jaga keselamatan raja kan? Okey, tidak masalah.
Ada lagi yang mau baca HP dia? Ada? Jika tidak, cikgu teruskan. Mungkin kamu ini pun lapar sudah nih kan? Oke, cikgu teruskan isi keempat. Oke, kita masuk lapisan yang ketiga yaitu golongan rakyat. Tapi sekarang kamu sudah isi 4 sebab tadi bangsawan kamu ambil 2 isi. So, golongan rakyat mesti sebut, macam manapun mesti sebut. Golongan rakyat berperanan sebagai guru agama. Guru agama. Apa? Siapa? Apa? Siapa? Apa? Kemudian, huraian pro. Apa cikgu tulis nih mabuknya? Guru agama penting agar dapat mendidik dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan agama dan berakhlak mulia. Oke. Betulkah tidak nih Mary? Huraian pro nih. Betul? Kalau saya betul sih, tapi kalau saya bilang berpengetahuan agama, dia punya huraian pro. Boleh, itu ada masalah. Kan di sini pun cikgu guna itu kan berpengetahuan agama kan? Boleh. Bagi marka. Oke. Saya punya berpengetahuan agama penting agar dia bilang. Kamu tidak ambil guru agama itu yang punya peranan penting untuk wujudkan masyarakat yang berpengetahuan agama. Kan? Ya, saya tidak guna peranan guru agama lah. Ya. Nanti kamu just tambahlah di sana guru agama penting agar dapat mendidik. Oke, Mary? Oke, cikgu. Oke, so guru agama kita boleh ambil contoh watak Maulana Yusuf mengajar ilmu agama, kitab maklumat kepada Sultan Mahmud dan orang besar Melaka agar memperoleh pengetahuan agama yang lebih luas. Ataupun kalau kamu ambil Maulana Abu Bakar mengajar kitab Duril Mazlum kepada Sultan Mansur Shah dan orang besar-besar Melaka pun boleh, tiada masalah, ya, tiada masalah. Boleh? Oke, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh. Oke, tolong respon cikgu. Kesian cikgu nih kalau tidak suara kena krik-krik. Nanti 7 keturunan jadi cengkerik. Masih ingat kah 7? Angel cikgu mau tinggal muka. Kenapa semua orang tutup kamera sudah nih? Makan kah? Semua orang tutup kamera. Mary buka. Hai Mary ajak setia dengan Angel. Sudah makan kah Mary? Apa nih? Saya tidak paham apa yang maksud si Andy. So kita continue. Kalau kamu mau makan sambil belajar, makan saja. Macam Rex tuh minum susu untuk kesehatan, boleh. Oke, so kita teruskan. Oke, so sekarang kita masuk isi 4. Huraian pro kita sudah jelaskan, contoh pun sudah. So KK kamu ialah guru agama penting agar melahirkan masyarakat yang beriman dan dirahmati Allah. Oke, so itu isi 4. Isi 5 kita ambil golongan hamba. Oke, siapa? Golongan siapa? Golongan mana satu? Siapa kan? Golongan hamba. Apa peranan dia? Menyumbangkan tenaga kepada tuannya. Boleh nampak kah Mary tulisan ni kecil kah? Boleh baca, Bu. Sebab cikgu tidak kasih. Macam inilah kasih besar. So, golongan hamba yang berperanan menyumbangkan tenaga kepada tuannya. So, huraian pro, berbakti kepada tuan atau menyumbang tenaga kepada majikan penting agar dapat mewujudkan masyarakat yang berbakti kepada tuannya. Sini cikgu guna menyumbang tenaga kepada majikan penting agar dapat mewujudkan masyarakat yang berbakti kepada tuannya. Ingat sini nih mesti guna perkataan masyarakat. Jangan sesekali terguna insan. Oke, ada orang mau baca HP dia? HP. Tak ada? Tak ada. Kalau korang tak baca, mana I tahu korang betul ke salah? Bacalah. Rex, engkau corona. Ada buatkah? Rex, ada buat itu latihan? Sudah siap itu latihan? Baru isi, cikgu. Baru isi. Ada HP? Ada lunok sudah? Ada lunok? Dia tidak tahu apa itu lunok, Mary. Dia tidak tahu apa itu lunok. Yang penting agar, cikgu. Ya, ada sudah? Belum, cikgu. Oke, lah tak ada. Masih apa? Sonia, coba baca kamu punya HP dulu untuk yang tu. Lebih kurang juga, cikgu. Oh, pandai ya si Sonia meramal.
Saya tulis melahirkan hamba yang berjasa kepada tuannya. Semen, tahniah. Ada ilmu firasat, Sonia. Okay, so contoh watak ialah badang. Kamu akan ambil badang. Tiada hamba lain yang lebih jelas melainkan badang. Okay, dia bekerja untuk tuan dia di Sayung dengan membersihkan rumah tuannya. So kemudian tuan dia menjadi orang kaya dan digelar orang kaya Sayung. Okay, kesimpulan kecil, berbakti kepada tuan penting agar melahirkan masyarakat yang disenangi oleh orang lain. Di mana kamu nampaknya disenangi oleh orang lain, ialah badang tu akhirnya dibebaskan oleh tuan dia. Tuan dia sudah happy sebab badang telah selesai bersihkan rumah dia. Dia jadi orang kaya Sayung, maka dia bebaskanlah badang. Dia senang dengan badang. Okay, jadi sebenarnya dalam KK itu, kamu boleh lihat peristiwa yang berlaku dan kamu boleh kaitkan macam mana kamu bina KK kamu. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh, Okay, syukur. Ada soalan? Nada. Angel, kau tidak soalan tapi saya takut kamu tidak faham ya, tahu Angel? Saya boleh nih. Boleh nih. Bagus itu semangat Angel. Mari dulu kita cakap bah, kita lupa masuk hari ini. Katakan pada KMK itu kan, lupa Kamu sekali belajar saya sudah akan make sure cakap, hari ini semua cari untuk KMK. Katakan pada KMK. Katakan pada KMK. Katakan pada KMK. Semangat bah. Bila kamu semangat, actually bila kamu lafaz benda tu, dia macam satu ikrar tahu untuk diri kamu. Ikrar untuk diri kamu buat kamu semangat dan kamu akan belajar betul-betul untuk pastikan kamu faham dan dapat Percayalah, coba setiap kali duduk depan buku KMK kan, katakan pada KMK, katakan pada KMK, katakan pada KMK, mesti untuk KMK. Amin. Boleh itu, oke? Anak-anak, happy also Rex. Ya Mary, jangan lupa baca tuh, Mary. Oke, so kita tengok. Ini contoh jawapan lah, oke? So ini pengenalan definisi susun lapis. Dia bagi tahu lapisan dalam masyarakat yang dikenali sebagai struktur sosial satu marka. Antara susun lapis masyarakat dalam SS ialah golongan diraja, golongan bangsawan atau pembesar, golongan rakyat atau orang merdeka, dan golongan hamba satu marka. Dia bagi tahu susun lapis apa. Kemudian pada ayat ketiga bagi tahu antara peranan dia lah. So antara peranan susun lapis ialah golongan diraja sebagai lambang perpaduan, golongan bangsawan iaitu bendahara sebagai pemangku raja, golongan rakyat sebagai guru agama, dan lain-lain lagi. Oke, gimana? Bisa dipahamkah pengenalannya ini? Bisa dipaham? Bisa dipaham? Boleh, Cikgu. Jelas? Boleh. Oke, syukur. So, 3 ayat sahaja. So, ayat pertama definisi, ayat kedua bagi tahu susun lapis itu ada 4, ayat ketiga bagi tahu apa peranan. So, kita tengok macam ni tadi sama saja ni dengan apa yang cikgu sudah explain di slide simple kerangka tadi. So, bila kamu bagi isi, just tulis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Macam tu. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Okay, tak payah isi seterusnya ialah isi seterusnya di samping itu. Tak payah penanda wacana. So, kita tengok. Cikgu, Yes, Mary. sorry Cikgu. Kalau saya tidak tulis tu pertama, kedua, nanti dalam esei pun tidak juga apa-apa, betul kan Cikgu? Tiada, Mary. Tidak apa masalah. Oke. Ya. Okay, so thank you soalan. So kita teruskan, contohlah satu isi aja cikgu ambil Katakan cikgu ambil sini bangsawan sebab bangsawan ni kita akan ambil dua pihak. Kedua, golongan bangsawan iaitu bendahara, saya mesti sebut bendahara berperanan sebagai pemangku raja. Siapa? Apa? Kemudian huraian pro penting agar dapat mewujudkan masyarakat yang berkredibiliti dan berkarisma dalam pentadbiran. Bagi contoh peristiwa, bagi kesimpulan kecil. So nampak masyarakat ini dia huruf besar sebab cikgu mau highlight bahawa dalam jawapan kamu perkataan masyarakat itu mesti wujud kalau dia pembangunan masyarakat. Nih, masyarakat. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh, Cikgu. Okey, so ini yang Boleh. seterusnya ini cikgu tayang aja. Ketiga, keempat, kelima. Ketiga, keempat, kelima. So, bangsawan yang kedua saya sebut lagi Laksamana sebab jawatan dia sudah berbeza, peranan dia pun sudah berbeza. Okey, sudah habis beritahu 4, simpulkan dalam 2 ayat. Ayat 1 rumusan isi, ayat 2 cadangan dan harapan. Okey, simpulan isi, setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang tersendiri dalam pembangunan masyarakat.
Setiap masyarakat perlu mencontohi peranan tersebut agar melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab dan dipandang tinggi oleh masyarakat luar. 2 markah. Okay, so actually dia very simple. Cara menjawab sama seperti semester 1, cuma yang berbeza ialah di dalam SEM ini, jawapan kamu itu haruslah dalam kesimpulan kecil yang wajib dibuat itu mesti mengaitkan dengan aspek pembangunan. Okey, so untuk dari cikgu punya cara menjawab selesai untuk hari ini. Okey, selesai. Selepas ni apa cikgu akan buat ialah cikgu akan minta pelajar yang baca jawapan. Sebelum itu cikgu ingin tanya, ada apa-apa soalan? Ada sebarang soalan tentang cara jawab? Ini tiada. Tiada, Angel. Nanti kan cikgu mau suruh kamu baca satu peringgan isi ya, Angel. Make sure kau betul lah. Cikgu kalau Apa? Apa, Angel? Nah, kenapa pula tiba-tiba nahi-nahi? Okay, so sekarang kita ingin panggil pelajar coba bentang. So, Mary akan bentang kan, Mary? Mary share Boleh sendiri. aja, Okay. Cikgu. Mary share sendiri ya? Iya. Okay, saya stop present dulu ya. Tapi Mary, kalau kamu present, suara cikgu akan keluar kan nanti dalam rekaman? Saya rasa keluar, Cikgu. Okey, bah, tayanglah. Boleh nampak, Cikgu? Nampak kami Mary? boleh. Okey. Okay. So, kalau bandingkan sama jawapan cikgu tadi memang ada beberapa yang saya salah lah. Contoh dia macam kalau di bahagian pengenalan saya cakap Sulalatus Salatin ialah karya agung yang menceritakan sejarah Melayu. Terus ayat kedua saya ialah susun lapis masyarakat merujuk kepada lapisan dalam masyarakat atau struktur sosial. Terus ayat ketiga, susun lapis masyarakat yang terdapat di Sulalatus Salatin terbahagi kepada 4 bahagian iaitu golongan diraja, bangsawan, rakyat atau orang merdeka dan hamba. Okey, cikgu terus bagi markah lah, Mary. Okey, Cikgu. Untuk ini Mary akan dapat markah di bahagian ayat kedua dan ayat ketiga. So sebab ayat pertama tu Sulalatus Salatin ialah karya agung sejarah Melayu, dia terlalu common. So kalau mau pengenalan yang lagi bagus, bagi definisi skop soalan, bagi 4 jenis golongan dan bagi tahu apa peranan, 3 peranan lah. Okey, Mary? Okey, Cikgu. Okay. So 2 ya di bagian pengenalan. Teruskan. Alright. So ini ialah isi isi pertama saya iaitu fakta raja berperanan menjadi lambang perpaduan rakyat. Perpaduan penting agar dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Sebagai contoh, Sultan Muzaffar Shah menamatkan perbalahan di antara Seri Naradiraja dan Bendahara Paduka Raja Tun Perak dengan menceraikan permaisurinya Tun Kudu untuk dikawinkan dengan Seri Naradiraja. Jelaslah perpaduan penting agar dapat mewujudkan masyarakat yang hidup harmoni bersama-sama. Okey, untuk isi satu ni, cikgu boleh bagi kamu markah penuh 4/4. Dari segi perutusan isi sahaja, maksudnya segala yang perlu tu dia ada sini. So, okey markah penuh ya. Okey, continue. Isi kedua saya, bendahara berperanan menjadi pemangku raja. Peranan pemangku raja penting agar masyarakat hidup sejahtera dan dijauhi daripada ancaman musuh. Sebagai contoh, Bendahara Paduka Raja menjalankan tanggungjawab sebagai pemangku raja di Melaka sepanjang pemergian Sultan Mansur Shah ke Majapahit. Jelaslah pemangku raja penting agar dapat melahirkan masyarakat yang hidup tenteram. Okey, thank you. Okey, saya ingin panggil dulu Sonia. Ya. Okey, Sonia, kalau kamu bagi berapa markah nih, Sonia? Jawapan Mary isi 2. Kejap, Pak. Okey, yang lain pun tengok.
Angel, Rex yang ada di sini, coba tengok. Kamu masing-masing tengok isi 2 Mary nih. Kamu rasa kamu akan bagi berapa markah? Nah, keluar tuh family PR2. Sorry, Cigo. 2 tidak apa? 2. Di mana kamu bagi markah tuh, Sonia? Fakta sama contoh. Oke, thank you. Kenapa kamu tidak bagi HP? Sebab pemangku raja dia punya peranan selalu based on dia punya macam kerja dia sebagai penolong raja. Yang ini dia bilang masyarakat hidup sejahtera, lebih kepada Laksamana, I think. Oh, mungkin kamu terganggu dengan ini, dijauhi daripada ancaman musuh nih. Ini nih. Iya. Iya. Oke, thank you Sonia. Sandra, berapa markah nih? Sandra? Ya, Cigo. Berapa markah kamu bagi isi 2 Mary? Saya bagi full mark, Cigo. Full mark, ah? Wow. Oke, thank you. Rex? Cigo Rex? 4 Cigo. 4. Cigo Angel? Cigo KMK? Future KMK? Saya macam saya mau kasih 4 tadi. 4 ah? Bagus ya kamu nih jadi cigo. Jadi Ebil? sih, nampak macam gitu. Ebil? Sama juga Cigo, full mark. Oke. Itu kamu jadi pemeriksa. Murah hati betul kamu bagi markah dengan Mary. Kalau Cigo jadi pemeriksa, jawaban Mary nih, Cigo tidak bagi markah apa-apapun. Kosong ini. Kenapa? Sebab tengok fakta Mary. Paling penting kamu mesti tengok fakta. Mary punya fakta, bendahara berperanan sebagai pemangku raja. Bendahara ini dalam golongan susun lapis yang mana? Ada bangsawan. Mary yes. Bangsawan. Tapi Mary tidak sebut. Kan? Mary tidak sebut. Golongan bangsawan tuh Mary tidak sebut. So, walaupun Mary sebut jawatan bendahara dan betul dia punya peranan, oke, tetapi oleh sebab susun lapis itu dia tidak nyatakan. Dia ini tergolong dalam susun lapis yang mana satu. So, Mary punya markah akan jadi kosong. Minta maaf Pak Mary, akan jadi kosong. So, ingat itu, golongan bagi susun lapis itu kamu mesti jadikan fakta kamu. Oke? Baru kamu sambung, macam nih. Golongan bangsawan yaitu bendahara. Oke, macam tuh. So, untuk HP ini mungkin Mary boleh buang nih yang perkataan dijauhi daripada ancaman musuh. Sebab ini dia memang sedikit mengganggu nih. Oke? Oh, oke, Cigo. Oke, tadi saya rasa oke lah. Oke, isi ketiga. So, ini tadi kosong lah Mary, sila buat pembetulan lah. Oke, so Cigo harap yang lain pun take note di mana kelemahan jawapan Mary itu dan apa macam mana sepatutnya. Si 3. So ini ialah isi ketiga saya. Fakta saya ialah Laksamana berperanan sebagai pengawal pribadi raja. Peranan ini penting agar mampu melahirkan masyarakat yang berani dan gagah menentang musuh demi keselamatan raja. Sebagai contoh, Hang Tuah telah menjadi pengawal pribadi Sultan Mansur Shah untuk memastikan keselamatan baginda sepanjang baginda berada di Majapahit. Oke, bagus. Jelaslah peranan ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang sanggup berkorban demi raja. Oke, thank you. So, kita panggil lagi Cikgu Zulika. Mana Cikgu Zulika nih? Di mandi? Cikgu Rosen. Cikgu Rosen. Mana sudah nih bulan sabit merah punya geng kamu nih Mary. Cikgu Rex. Cikgu Rex, berapa markah nih Cikgu Rex? Cigo. Bangsawan 3. Jadi berapa markah kamu bagi nih? Penan kejata Laksamana mewujudkan masyarakat yang 3. Oke, terima kasih. Dena. Ya, Cigo. Berapa markah nih, Cigo Dena? Bagi saya 3 juga, Cigo. 3 sebab juga. fakta ada golongan bangsawan. Oke. 3. Di mana yang tidak markah tuh? Dia punya fakta. Oke, thank you. Mary, kalau kamu sendiri kamu bagi berapa markah nih, Mary? Kalau saya bagi kosong, Cigo. Betul. Sepatutnya kosong. Ya, Cigo. Mary, kenapa Mary? Di mana kesilapan Mary?
Sefakta saya salah, Cikgu. Iya. Kurang perkataan golongan bangsawan. Betul. Boleh tanya juga. Siapa nih? Dena ya? Dena. Ya. Kalau fakta salah, otomatis semua pun salah kan, Cikgu? Iya, Mbak Dena. Sudah Cikgu cakap tuh dari tahun lalu, Dena. Ibaratnya kalau kau sudah mabuk, kau jalan pun tidak betul kan? Betul kan, Dena? Betul sudah sih. dibagi tahu. Si Rex ini kan lucu juga. Si Rex perasan tahu. Tidak, Cikgu bangsawan. Tapi dia bagi marka juga untuk isi ini. So Rex kena ingat tuh, bila fakta tidak tepat, dia terus tiada marka. Rex? Oke, Rex? Oke, Cikgu. Oke, so nanti kalaulah soalan seperti ini terkeluar, kamu mesti ingat itu, Oke, Mary, sini kosong lagi, Mary. Hilang sudah 8 marka, Mary. Oke, isi 4, Mary. Tapi Cikgu dia punya, kalau nih dalam nih perangga dia punya HP, contoh sama Keke, betul kan Cikgu? Ya, betul. Cikgu terima. Oke. So ini ialah isi keempat saya. Rakyat berperanan sebagai guru agama. Saya punya HP, berpengetahuan agama penting agar dapat melahirkan masyarakat yang beriman kepada Allah. Sebagai contoh, Maulana Yusuf telah menjadi guru agama dengan mengajar ilmu kitab maklumat kepada Sultan Mahmud Shah dan orang-orang besar di Melaka. Jelaslah berpengetahuan agama penting untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dengan penuh keberkatan Allah. Oke, bagus, Mary. Kalau ini kamu rasa kamu bagi berapa marka, Mary? Ini saya harap dapat 4. Harap dapat 4 lah kan? Kita tanya Cikgu sini. Cikgu Angel, berapa nih Cikgu Angel? Cikgu kalau tapi macam fakta dia betul kan? Jadi berapa? Saya kasih 4 lah. Malah 4 kamu nih. 4. Ya. Oke, Cikgu paham. Thank you. Rex, berapa Rex? Kalau saya, biarpun dia tidak golongan, tapi ada rakyat kan, 4 lah. 4 lah. Makasih lah. Mana lagi nih? Jujaka handsome nih. Bill? Saya ikut dorong jalan, saya kurang pasti nih. Kenapa pula kau kurang pasti? Aduh. Oke, so di sini kita tengok dia ada sebut ke tidak golongan lapisan susun lapis, ada kan? Ada. Oke, dia ada sebut rakyat walaupun dia tidak tulis perkataan golongan, tapi inilah susun lapis dia, rakyat. So kita terima. Oke, so bila fakta itu betul, sini 1 marka Den, kita mesti tengok. Kita mesti tengok Renpro, contoh dan Keke dia. Baru kita tengok. Oke, Renpro. Oke, betul 1 marka. Contoh. Betul 1 marka. Jangan salah kitab lah. Nasib baik si Mary ini dia ambil Maulana Yusuf ajar kitab maklumat. Kalau dia ambil Maulana Yusuf, dia bilang kitab Durrul Mazlum, salah lah sudah. Oke, so contoh betul, Keke betul. So sini Mary dapat 4. Tahniah Mary. Oke, Cikgu. Oke, next. Cikgu, jadi maksudnya kan lain kali kalau saya mau buat HP, tapi kan Cikgu bilang kalau mau cari HP boleh tengok balik fakta yaitu guru agama. Jadi lain kali apa-apa yang berkaitan sama tu peranan, contohnya macam guru agama ni, saya guna berpengetahuan agama pun bolehlah Cikgu. Sebab dia masih berkaitan dengan agama. Dia masih related. So boleh lah. Oke. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Next. Terusnya ini tanah bawa. Jadi ini ialah isi kelima saya. Hamba berperanan menyumbang tenaga kepada Tuannya. Rajin menyumbang tenaga penting agar dapat mewujudkan masyarakat yang berusaha bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Sebagai contoh, Badang telah bekerja untuk tuannya di Sayung dan membersihkan humat tuannya. Akhirnya tuannya kemudian menjadi kaya dan digelar orang kaya Sayung. Jelaslah sikap rajin menyumbang tenaga penting untuk melahirkan masyarakat yang berjaya mengatasi masalah hidup. I see. Oke, so thank you Mary. Berapa marka nih Mary? Saya harap dapat 4 lagi. Dia harap dapat 4 lagi. Rex, kamu bagi berapa Rex? Kamu tunaikan harapan dia tuh? Tunaikan juga. Tunai. Oke, betul lah. Cuma nanti Mary kalau boleh tulis sajalah golongan hamba, golongan rakyat begitu Mary. Oke. Tapi ini sudah betul, fakta betul. Bila fakta betul, kita tengok huraian pro.
Oke, rajin menyumbang tenaga. Oke, ini tambahlah kepada majikan. Penting agar dapat mewujudkan masyarakat yang berusaha bersungguh-sungguh ataupun yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Oke? Kepada masyarakat apa cikgu? Ini majikan. Kepada majikan. Penting agar melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Oke, tengok. Itu saja. Itu saja lah. Kita ambil sekarang ni intipati saja dulu. Kita tidak mau ayat yang panjang berjela. Oke? Kita mau kamu senang faham. Oke, ini sayung bukan sayong sayung. Oh, oke. Sayung cikgu. Sayung bahkan. Macam bukan sayong. Cikgu sayung. Ambil buku teks kamu Mary, cikgu punya sana di hujung dunia. Sayung. Kan sayung kah? Siapa cikgu? Rex, boleh sementara Mary cari tuh. Rex faham sudah Rex cara jawab? Paham cikgu. Oke, syukur. Teliti baik-baik. Yang penting fakta mesti betul. Kalau fakta salah, salahlah semua. Fakta mesti betul. Oke, Mary sudah jumpa sayung? Sayung. You cikgu. Ya, sayung. Sayung lah. So di sini cikgu bagi kamu 4 marka. Oke. Next, kesimpulan. Ini kesimpulan saya. Kesimpulannya, golongan masyarakat yang terdiri daripada golongan diraja, bangsawan, rakyat atau orang merdeka serta hamba memainkan peranan penting dalam perkembangan cerita dalam Salalatus Salatin. Dengan itu, semua lapisan masyarakat perlulah mencontohi teladan yang dipelajari dari Salalatus Salatin agar dapat melahirkan masyarakat yang hidup aman dan damai sejahtera. Yes, thank you. Sandra, Cikgu Sandra. Oh, Cikgu Sandra. Ya, Cikgu Koni. Cikgu Sandra bagi berapa marka untuk penutup si Mary ini? Saya bagi 2 marka, Cikgu. Oke, boleh jadi Cikgu. Sini Mary dapat. Thank you Sandra. Cikgu Sandra, terima kasih. So, pengetua Cikgu Koni pun bagilah 2 marka. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. So, keseluruhan marka Mary, pengenalan 2, isi 1, isi 2, 00. Isi 3, 4, isi 4, 4, isi 5, 4. Oke, penutup 2. So, 3 campur 12, 15. 15 tambah 2, 17. 17 per 25. Mary? Oke, Cikgu. Tidak, 16 per 25. 16 per 25. Sebab kamu hilang 1 marka di bahagian pengenalan, 4 marka isi 1, 4 marka isi 2. So, 9 marka kamu hilang. So, 16 over 25. Thank you, Mary. So, nanti baiki ya. Oke, thank you. Cikgu, macam mana Cikgu mau saya baikin nih Cikgu? Buat dalam kerangka juga? Kerangka saja, Mary. Oke. Sebab bagi Cikgu, bila kamu sudah mahir dalam kerangka tu, sebenarnya idea kamu sudah ada sana. Apa yang mengekang kamu nanti adalah kepantasan kamu menulis jawapan sahaja semasa exam, ya? Oke, Cikgu boleh. Oke, Cikgu permudahkan cara kamu belajar, kamu senang faham apa yang perlu kamu persembahkan dalam jawapan. So, kemahiran menulis itu sudah ada, cuma kemahiran kamu untuk cekap menulis dalam peperiksaan itu terpulang kamu lah. Oke, thank you Mary, Tahnia. So, next kita panggil Sandra untuk present. Cikgu Sandra, sekarang turun pangkat. Mobility sosial menegak ke bawah. Silakan anak murid Sandra. Boleh Cikgu tolong present? Cikgu kah sekejap ya? Cikgu kan present tuh, kejap. Alamak, nampak itu gambar kan? Sandra, mana Sandra? Ada nama kamu kah Sandra? Sandra, oke nih. Oke, sekejap. Cikgu belum share pun. Present. Oke, Sandra nampak?
Oke, nampak Cigo. Oke, silakan. Oh, ini soalan saja nih kan? Kita pergi jawabkan terus. Alah Cigo, banyak nih sekosong marka. Tidak apa, kita belajar sama-sama. Oke Cigo. Jadi pengenalan saya, susun lapis masyarakat merujuk kepada lapisan dalam masyarakat atau struktur sosial. Jadi terdapat 4 susun lapis masyarakat, yaitu golongan diraja, bangsawan, rakyat biasa, dan hamba. Antara peranan setiap lapisan masyarakat di Melaka dalam konteks pembangunan masyarakat adalah sebagai lambang perpaduan rakyat, sebagai pemangku raja, menjaga negeri daripada ancaman musuh sama ada di darat atau laut, menjadi guru agama, dan menyumbang tenaga kepada tuannya. Oke, terima kasih. So di sini Cikgu terus bagi marka lah ya, sebab kita kejar masa ya. Oke, isi satu, ayat pertama ini ayat pertama 1 marka, ayat kedua 1 marka, ayat ketiga 1 marka. Oke, 3 lah tuh Mary. Sandra. Oke? Oke, Cigo. Oke, cuma nanti di sini ini bangsawan nih kamu kasihlah bangsawan atau pembesar, rakyat biasa dan orang merdeka, ya? Oke. Oke, so kita pergi isi 1. Nah, kan saya bilang. Oke. Bila kita tengok macam ni, oke kita terus bagi marka lah. Ini berapa marka nih Sandra? 0 Cigo. Berapa? 1? 0. Mana ada 1 nih? Siapa cakap 1 tuh? Angel kah? Angel, dia tidak golongan di sini. Dia tidak nyatakan. Golongan raja berperanan sebagai lambang perpaduan rakyat. Dia tidak sebut golongan. Hah? Apa? Tidak. Oke, so ini ini Sandra sudah paham kan kenapa tidak marka sebab fakta tidak lengkap, oke? Iya, Cigo. Tapi Hurrain Pro oke, contoh oke, keke oke ya Sandra, tapi itulah sayangnya walaupun HPC keke itu betul tapi bila fakta itu salah langsung tidak diberi marka. Itu yang bahayanya lah. Oke, next. Ini pun sama kan? Ya. Ini pun sama. Sepatutnya ayat ini macam mana Angel? Dia mesti ada kasih tahu tuh golongan. Buat itu ayat. Buat. Wih, pemangku raja apa ini? Angel kan selalu begitu. Kan gimana sih itu? Sana masih Badi Sulalatus. Si lagi di Donggongon. Pemangku raja, golongan diraja tuh. Ya. Angel, bilalah saya boleh jumpa kau ni Angel supaya saya boleh tarik kau punya pipi. Golongan bendahara. Untuk tinggal saya sendiri depan ibadatnya. Sandra, betul kan Sandra? Geram saya si Angel nih. Paham dia bilang. Begitu ditanyakan dia keliru. Sandra, betul kan? Golongan bangsawan sebagai pemangku raja. Salah. Rex, salah. Masih salah. Rex. Hai Cigo. Oke, siapa nih? Dena, coba betulkan. Golongan pembesar. Golongan raja yaitu salah. Bendahara. Golongan raja yaitu bendahara. Apa nih? Kamu mabuk kan nih? Golongan pembesar itu juga. Siapa nih? Cigo, golongan bangsawan. Nah, balik Dena. Golongan bangsawan yaitu bendahara berperanan sebagai pemangku raja. Itu baru betul. Golongan bangsawan atau pembesar, yaitu bendahara berperanan sebagai pemangku raja. Baru betul. Oke, so peranan di kepentingan. Oke, boleh. Contoh, oke. Oke. Kosong ya, Sandra? Minta maaf lah, Sandra. Cigu kamu udah pandai mengajar nih. Siapa Cigu kamu nih? Oke, isi 3. Berapa marka nih? Rex. Telur. Si Sandra berhabis main telur semalam. Oke, ini sepatutnya macam mana nih? Intan, mana sudah Intan non? Intan? Hilang sudah si Intan non. Sandra, betulkan terus isi kamu nih. Sepatutnya macam mana? Golongan bangsawan yaitu laksamana berperanan untuk mencegah negeri daripada ancaman musuh sama ada di darat atau laut. Oke, so itu kesilapan kamu. So kosong lagi kan Sandra? Apa Sandra? Kita belajar daripada salah menjadi betul. Ini pun kosong lagi kan Sandra? Sepatutnya macam mana nih Sandra? Golongan rakyat menjadi guru agama. Oke, golongan rakyat berperanan sebagai guru agama. Oke.
cantik sudah kamu punya huraian pro, contoh keke, tapi fakta itu yang bermasalah. Si 5, sepatutnya macam mana? Golongan hamba. Golongan hamba menyumbang tenaga kepada tuannya. Yes, so ini HP kena baiki kan. Tadi macam cikgu tegur kepada Mary itu kan. Agar penting menyumbang tenaga kepada majikan atau berbakti pada majikan penting agar melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan. Kan? Contoh okey. Okey, alright. Mary, Sandra, okey ya? Okey, cikgu. Okey, Sandra. So, bila dia macam ni, okey, kita tengok penutup Sandra ni, ayat 1 ni cantik, ayat 2 dia ni pun cantik, tapi berakhlak mulia ni mungkin perlu dibaiki lah. Mungkin kita tulis melahirkan masyarakat yang dipandang tinggi. Sebab dia ada raja sudah di sana kan? Ada raja, ada pembesar kan? So, kita tulis dipandang tinggi. So, di sini apa akan jadi? Cikgu keluar dahulu. Apa akan jadi apabila jawapan Sandra itu fakta dia semua salah, bukan salah lah, fakta dia tidak dapat markah sebab dia punya fakta tu tidak lengkap. Jadi penutup ini tidak akan dapat markah, Sandra. Biarpun penutup kamu ini tepat. Okey, Sandra? Okey, cikgu. Okey, jadi maksudnya markah kamu hanya pada bahagian pengenalan lah, tapi itu pun pada bahagian pengenalan oleh sebab isi itu pengenalan sajalah markah kamu. So sayang, maksudnya 3/25. So kamu tahu sudah kesilapan kamu Sandra, cikgu harap kamu boleh betulkanlah. Ya cikgu, faham sudah. Okay, so ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tiada cikgu. Tiada. Sekejap cikgu off dulu cikgu punya video rakaman lepas ni jangan lupa kamu lari Cikgu mau cakap pasal pendidikan, boleh kan? Okey, kalau tidak apa-apa soalan untuk tajuk pada hari ini, cikgu stop dulu present. Untuk tajuk pada hari ini kita telah tamat. Okey, kita telah tamat dan cikgu harap teknik menjawab itu tadi kamu sudah faham dan kita akan terus meneruskan perbincangan ini dari masa ke masa untuk memastikan kamu lebih faham. So untuk semua pelajar sila pastikan kamu betulkan jawapan kamu berdasarkan apa yang sudah kita bincangkan tadi. Kamu tanda kamu punya jawapan. Okey. So itu saja untuk hari ini